Assalamualaikum dan juga selamat datang kepada semua pelajar. Ini adalah bab yang kelima iaitu audio, ataupun kita boleh panggil as bunyi. So dalam bab ini pelajar akan dijelaskan mengenai tujuan menggunakan audio dalam projek multimedia. Apa itu audio analog dan juga audio digital. Bagaimana untuk merakam audio ataupun bunyi, sesuai macam mana kita nak edit audio ataupun bunyi, dan yang terakhir sekali, bagaimana nak memasukkan audio ataupun bunyi ke dalam projek multimedia. So, kita tengok daripada slide seterusnya hingga slide yang terakhir. Ini adalah tujuan penggunaan audio dalam projek multimedia. Yang pertama adalah untuk menarik perhatian pengguna. Bila kita gunakan audio ataupun bunyi, kita boleh attract kita punya pengguna. Alright. Seterusnya, mempengaruhi emosi pengguna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu, kita akan rasa happy. Kadang-kadang kita dengar lagu, kita rasa nak marah. Kadang-kadang kita dengar lagu, kita rasa sedih. Itu adalah kuasa bunyi lah, boleh pengaruh emosi pengguna. Seterusnya, memudahkan penyampaian konsep yang sukar untuk diterangkan oleh teks. Kebanyakan lagu ataupun audio ni banyak digunakan untuk kanak-kanak. Sebab kanak-kanak kita nak jelaskan dalam bentuk teks yang banyak, agak sukar sebab dia baru nak mengenal huruf. Dan kalau kita nak kenalkan dia dalam bentuk gambar, tak semua gambar dia boleh faham apa yang dimaksudkan. Jadi dengarkan muzik, so dia boleh faham apa mesej yang hendak kita sampaikan. Seterusnya, mengekalkan tumpuan pengguna. Bila kita main game contohnya, bila kita rasa bila kita menang satu level tu, dia punya muzik tu sangat happening. So kat situ mungkin adalah salah satu mengekalkan tumpuan pengguna. Seterusnya, sebagai panduan kepada pengguna. Contoh kalau pelajar boleh guna komputer ataupun handphone. Bila kita nak reboot komputer ataupun handphone, dia mesti ada bunyi ataupun sound. So kat situ kita dah boleh recognize, ini adalah reboot. Ini adalah bunyi untuk kita shut down komputer. Ini adalah bunyi untuk kita reboot kita punya handphone. So semua orang dah tahu di situ. Seterusnya, menambahkan keberkesanan persembahan multimedia. Kadang-kadang kita letak teks, kita letak grafik ataupun video, tapi tak ada bunyi. So macam dull sahaja projek tu. Tapi bila kita letak lagu sesuai dengan mesej yang hendak disampaikan, happening, sedih dan sebagainya, so nampak keberkesanan persembahan multimedia tersebut. Seterusnya, audio ataupun bunyi terdiri daripada sumber bunyi ataupun objek yang bergetar. Contoh macam sekarang saya bercakap ni pun adalah sumber bunyi. Seterusnya, medium transmisi ataupun udara. So orang akan dengar bila kita bercakap melalui udara. Kemudian penerima adalah telinga kita menerima bunyi tersebut dan perintah dan juga arahan. So maksudnya bila kita dengar, contoh macam kita diberi arahan, tolong senyap. So apa yang menerima? Penerima akan telinga akan mendengar dan kita akan menerima arahan tu akan melalui fikiran kita, otak kita. Seterusnya, sumber bunyi daripada mana? Dari mana datangnya bunyi tersebut? Medium transmisi. Udara, gelombang ataupun getaran. Seterusnya, penerima iaitu deria ataupun telinga dan juga aturan adalah kita punya otak, fikiran kita. Kaitan yang kompleks, kat sini kata suara atau bunyi disebabkan oleh jirim udara sekeliling kita sebagai gelombang bunyi. Ini adalah kuasa bunyi. Bunyi diukur dalam dB ataupun decibel. Kemudian gelombang bunyi dikenali sebagai waveform ataupun daripada mana gelombang bunyi ini? Daripada piano, daripada drum dan juga daripada gitar, daripada alat muzik lah maksudnya. Kemudian
kriteria gelombang bunyi dinilai mengikut frekuensi ataupun pitch, iaitu diukur berapa banyak jumlah getaran sesaat dan diukur dalam hertz, dan amplitude ataupun loudness, pemindahan gelombang yang maksimum melalui kedudukan yang seimbang. Suara yang kuat mempunyai amplitude yang tinggi. Maksudnya kalau saya bercakap ni suara saya kuat macam tu, so amplitude dia sangat tinggi. Manakala frekuensi ni berapa banyak saya bercakap. Saya adalah pelajar pensyarah, saya adalah itu kita panggil as a frekuensi, berapa banyak jumlah getaran sesaat. Alright? Ini adalah bezanya lah frekuensi, low pitch. Low pitch maksudnya tak cakap banyak lah. Yang ni cakap dia terlampau banyak, high pitch. Amplitude ni pula, kalau low amplitude, dia bercakap tapi nada dia perlahan saja. Tapi ini high amplitude, dia bercakap tapi nada dia tinggi. Itu beza dia, frekuensi dan juga amplitude. Analog kepada audio digital. Audio analog, di mana isyarat elektronik yang membawa maklumat bunyi sebagai nilai volten yang berubah-berubah secara berterusan, dan bukan pita digital atau rakaman pita audio bunyi. Audio analog ni audio yang kita bercakap, suara kita bercakap. Suara kucing mengiau. Suara orang menjerit. Itu adalah audio analog. Manakala audio digital ataupun digitizing, bunyi direkodkan dengan membuat pengukuran amplitude bunyi pada kadar masa tetap yang ditakrifkan oleh kadar sampel. Maksudnya kita rekod, kita rakam. Saya tengah bercakap ni, saya tengah rakam. Ini adalah audio digital. Dan ditakrifkan oleh sampel. Jadi sampel dia ataupun kita panggil sample rate. Kaedah pengukuran sering dipanggil persampling ataupun sampling, dan ukurannya dipanggil satu titik sampel. Bagaimana untuk kita merakam dan memain semula audio digital? Kita dah rakam, dah rekod, lepas tu kita nak play balik. Macam mana cara dia? ADC dan DAC adalah chip yang berperanan untuk menterjemahkan audio. Pelajar kalau pelajar masih ingat lagi dalam bab 2, kita ada belajar playback system dan development system, iaitu kedua-dua perkakasan yang melibatkan audio card ataupun sound card. Sound card ni nak belajar tujuan dia untuk menterjemahkan audio daripada digital kepada analog ataupun analog kepada digital. Analog digital converter, stand for ADC, dan digital analog converter, DAC. So itu adalah chip dia. Kalau ADC analog, analog dulu, so gelombang suara kepada digital, dirakam. Manakala digital pula, digital, audio digital, kepada analog. Contoh audio digital, contoh macam kalau awak tengok playlist untuk karaoke, benda tu dah ada dah dalam playlist. So kita akan menyanyi, so menyanyi tu adalah gelombang bunyi, gelombang suara kita. So itu adalah digital to analog, digital analog converter. Seterusnya ini adalah gambaran daripada audio card kita. Di mana ini adalah komputer. Kemudian dalam komputer tu kita slotkan kad audio yang terdiri daripada ADC dan juga DAC. So analog digital converter dan juga digital analog converter akan melalui bus system dalam komputer, dan akan melalui HD. HD ni adalah hard disk, dan juga RAM, Random Access Memory, ataupun kita punya memori. Itu dia punya perjalanan bagaimana untuk merakam dan memain semula audio digital. Bagaimana untuk kita merakam file audio? Ada 3 cara di sini. Yang pertama is menggunakan mikrofon. Di mana kita kena sambungkan
port mikrofon terus kepada port mikrofon di komputer. Okey, dan rakam menggunakan perisian rakaman ataupun sound recorder. Yang kedua melalui CD-ROM. Okey, CD-ROM ni kita just transfer ataupun pindahkan file muzik dari CD ke cakera liut atau mainkan muzik dan rekod muzik melalui perisian rakaman. Seterusnya is line in. Apabila soket audio komputer telah disambungkan, kita kena tekan play pada muzik pilihan kita, rakam menggunakan perisian sound recorder pun boleh juga. Itu adalah 3 cara bagaimana kita nak rakam file audio. Ini pula ada 9 cara bagaimana kita nak edit audio digital. Okay, yang pertama, penormalan gelombang ataupun wave normalization. Okay, di mana kita kena normalkan gelombang untuk optimumkan kekuatan bunyi. So, macam mana nak normalkan? Normalkan kepada 100%. Okay. Yang kedua, penyamaan ataupun equalization. Okay. Hingar atau bunyi bising perlu dihapus untuk dapatkan kualiti bunyi yang tinggi. Kita kena buang bunyi-bunyi yang bising tu. Okay. So, kalau dalam software audio, okay, kita boleh delete yang bunyi bising tu. Alright. Seterusnya, pemotongan ataupun trimming. Hapuskan black spot dalam gelombang untuk kurangkan saiz file. Okay, kita nak jimat wang. Okay, so kita dah record tapi ada yang audio yang tidak sesuai, kita boleh delete. Okay, untuk kurangkan saiz file. Okay, seterusnya kesan tambahan, additional effect. Kita boleh masukkan dalam, kita boleh increase ataupun decrease. Okay, nak tinggi ataupun nak kurangkan amplitude. Okay, bunyi tinggi ataupun rendah. Okay, seterusnya echo. Dan seterusnya change of pitch and tempo. Okay, so kita boleh adjust kesan tambahan di situ. Seterusnya pengubahsuaian kekuatan bunyi, volume adjustment. Kita nak tambah atau kurangkan kekuatan klip audio. Yang seterusnya terbalikkan bunyi, reversing sound, mengulangi, rewind sebahagian atau semua klip video, itu boleh kita buat. Seterusnya penambahan gelombang ataupun additional wave, di mana kita masukkan file insertion, ataupun pencaburan file mixing. Seterusnya pertukaran format ataupun format conversion, menukar kadar persampalan, resolusi dan juga jumlah channel. Nanti pelajar kita akan gunakan apps untuk mengedit audio ni. Nanti pelajar akan jumpa macam mana nak volume adjustment, macam mana nak reversing sound, macam mana nak additional wave, and then format conversation, dan last kali is fade in dan juga fade out, menambah atau mengurangkan bunyi dalam produk multimedia. Nanti kita akan buat later lah pada latihan lab dan juga amali. Okey, last sekali, bagaimana untuk kita memasukkan suara atau bunyi ke dalam projek multimedia. Okey, yang pertama, kena pasti jenis suara ataupun bunyi. Okey, suara tu adakah suara untuk background music ataupun daripada kesan bunyi ataupun daripada dialog orang bercakap. So, kena tahu. Kalau background music, biasanya buatlah. Okay, kalau kesan bunyi, ada certain part saja kita masuk kesan bunyi dan dialog orang bercakap. So, tak boleh dialog bila orang bercakap, kita persembahkan dalam produk multimedia, kena jelas dan juga kuatlah. Tak boleh suara tu perlahan. So, kena identify kita nak masuk suara apa. Yang kedua, kenal pasti bila dan di mana untuk menggunakan audio digital ataupun MIDI. Okay. Alright, so yang ketiga, sunting suara ataupun kita edit suara bunyi tersebut sesuai dengan projek yang hendak dibangunkan. Yang keempat, uji dan pastikan ia berjalan lancar mengikut tempoh masa yang ditetapkan. So, kita kena test. Bila kita dah buat, dah masukkan audio, kita kena test dulu. Okay, sama ada sama tak dengan persembahan yang kita perlukan. Ataupun takut audio tu lari, katakan macam dialog, kita nak masukkan dialog tapi tengok mulut tak sama bercakap dengan audio dialog tu. So,
tak cantik lah produk tersebut. Jadi kena test dulu. Dan last sekali, kena pastikan platform pembangunan yang kita gunakan. Kita nak guna apa? Komputer apa? Okay, Apple ataupun Windows. So kena pastikanlah sesuai untuk di run mana-mana platform. Okay. So saya rasa ini sahaja untuk bab audio dan bunyi. Okay. So sekiranya pelajar ada pertanyaan, boleh ajukan kepada saya terus. Dan saya harap kita akan lebih terus memahami topik ini dengan latihan ataupun lab amali yang saya sediakan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum.